Lepas kesemua jongkok emas dan harta berharga itu dipindahkan di situ, laluan masuknya telah diletupkan dengan bom untuk tutupan rapi dan di kampus. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai semua, apa khabar semua? Welcome back to Mr. AA Channel. Okey, siapa yang baru saja mengikuti channel ini, boleh tekan butang subscribe dan sila tekan butang loceng untuk terus mengikuti channel ini. Okey, kali ini Mr. AA nak bercerita ataupun berkongsi dengan rakan-rakan semua mengenai misteri emas Yamashita, iaitu harta karun dalam terowong bawah tanah di Filipina. Bunyinya sangat menarik kan? Macam mana satu misteri ataupun emas tersebut boleh ada dekat Filipina? Harta karun ni, kalau kita jumpa harta karun, mahu taknya sanggup berebut antara satu sama lain kan? Okey, jom kita teruskan dengan cerita misteri harta Yamashita. Pernahkah anda mendengar cerita tentang harta karun Yamashita? Dipercayai harta karun itu tertanam di dalam terowong yang mempunyai kompleks bawah tanah dan gua di dalam hutan jauh di pedalaman Filipina. Memangnya diketahui yang Jepun telah menakluk seluruh Asia dalam Perang Dunia Kedua. Menurut legenda, tentera Jepun telah merampas dan mengumpulkan banyak harta berharga dan menumpukan usaha dan masa yang banyak untuk membawanya pulang ke Jepun. Filipina adalah untuk mengumpulkan semua harta yang telah dirampas dan dikumpul itu di Filipina sebelum dipenuhkan ke dalam kapal di pelabuhan untuk dibawa ke Jepun. Memang betul, Filipina ni antara lokasi yang sangat strategik. Memandangkan Filipina kan dia berada di kawasan laut China Selatan, and then dia tak jauh daripada Jepun, and then kebanyakan negara-negara jajahan Jepun ialah kawasan Asia Tenggara kan. Jadi kebanyakan harta karun, mungkin emas benda macam tu dia kumpulkan banyak-banyak, and then dia kumpulkan dekat kawasan Filipina. Macam tu lah kot rasanya. Malangnya Jepun telah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua dan tentera Amerika telah marah ke seluruh Asia dengan memusnahkan dan menenggelamkan banyak kapal Jepun di lautan Pasifik dan lautan China Selatan. General Tomoyuki Yamashita telah diberikan misi untuk menyelamat dan menyembunyikan harta rampasan tentera Jepun. Pihak berkuasa Jepun telah memutuskan untuk meninggalkan harta rampasan yang masih berada di Filipina dan mengarahkan General Tomoyuki Yamashita untuk merancang dan menguruskan kesemua harta itu dengan membina terowong dan mencari gua yang terasing untuk menyembunyikan kesemua jongkong emas dan harta berharga yang lain yang masih tertinggal. Tentera Jepun dan tawanan perang yang biasa dikerah membina terowong kemudiannya diarahkan untuk mengalihkan kesemua harta rampasan itu ke dalam gua di pedalaman Filipina. Selepas kesemua jongkok emas dan harta berharga itu dipindahkan di situ, laluan masuknya telah diletupkan dengan bom untuk tutupan rapi dan di kampus. Kesemua tentera dan buruh paksa yang dikerah memindahkan harta rampasan itu biasanya dibiarkan terperangkap dan mati bersama harta yang disembunyikan apabila bom diletup. Sungguh kejam tentera Jepun ni kan. Dahlah dia menggunakan tentera dia sendiri, and then gunakan orang tawanan perang untuk mengalihkan harta tersebut. Kemudian dia bom untuk menuntut
kuasaan tu, biarkan orang tu terperangkap dalam tu, biarkan mati sampai hati. Orang tentera Jepun ni memang tak berhati perut betul kan. Okey, kita teruskan macam mana cerita terusnya. General Yamashita dilihat lokasi terakhir penyembunyiannya emas dan harta berharga tersebut ialah pada kawasan pihak. Pada saat berakhirnya Perang Dunia Kedua, pihak bersekutu dan tentera Filipina telah mengarahkan tentera Jepun supaya berundur dan meninggalkan beberapa lokasi yang tidak didedahkan akan tempat persembunyian harta dan emas yang dipanggil harta karun Yamashita atau biasa juga dikenali dengan emas Yamashita. Pada tahun 1971, seorang lelaki bernama Rogelio Rosas mendakwa telah menjumpai harta karun Yamashita. Pada tahun 1988, seorang pemburu harta karun berbangsa Filipina bernama Rogelio Rosas telah memfailkan saman ke atas bekas Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan isterinya Imelda Marcos kerana telah melakukan rompakan dan pencabulan hak asasi manusia. Rosas mendakwa dia dan pasukannya telah menemui dan membuka satu gua tertanam di atas tanah kerajaan berdekatan Bandar Bagui. Di dalam gua itu tersembunyinya beberapa senapang bayonet, pedang samurai, radio dan rangka manusia yang berpakaian seperti tentera Jepun. Mereka juga menemui batu patung budak emas 24 karat setinggi 3 kaki dan beberapa susunan peti. Rosas berkata dia telah membuka salah satu peti itu dan menjumpai ia dipenuhi dengan jongkong emas. Rosas mendakwa dia telah menutup kembali gua itu dan membawa pulang patung budak emas dan satu peti besi berisi 24 jongkong emas. Rosas merancang untuk menjual patung budak emas itu dan menggunakan wangnya untuk menyewa beberapa lori dan peralatan untuk membawa keluar ke semua harta yang dijumpai. Malangnya, Rosas telah membuat satu kesilapan besar yang agak merugikan. Berita tentang penemuan harta oleh Rosas telah sampai ke pengetahuan diktator Filipina, iaitu Ferdinand Marcos, yang telah menghantar tenteranya ke rumah Rosas dengan menggeledah dan merampas patung budak emas dan kesemua 24 jongkong emas tersebut. Rosas telah ditangkap dan diseksa oleh pengawal pribadi Marcos yang mahukan lebih maklumat dan lokasi persembunyian harta karun Yamashita. Tengok ni, dalam tentera Jepun tu pun membunuh orang, and then masing-masing nak dapatkan harta sanggup membuat kekejaman kan. Macam si Marcos ni pun sama juga kan, sebabkan harta orang sanggup buat apa saja. Tahulah manusia zaman sekarang ni kan. Rosas telah dipenjarakan dan selepas dibebaskan dia telah meninggal dunia pada tahun 1990. Pada 1996, keluarga Rogelio Rosas telah menang dalam zamannya ke atas Marcos. Anak lelaki Rosas, Henry, berkongsi dengan mengatakan yang perbicaraan itu menerangkan bagaimana mendiang bapanya telah mengembara dan menjejaki harta karun Yamashita. Selama lebih 50 tahun, beribu pemburu harta karun dari seluruh dunia telah menjejaki harta karun Yamashita di seluruh Filipina. Di media sosial, sebuah video yang dipercayai diambil oleh salah seorang pemburu harta karun, dilihat pemburu harta karun itu sedang meneliti beberapa jongkong emas yang tersusun di dalam sebuah gua yang dipenuhi bom dan periuk. Pemburu harta karun itu mendakwa mereka telah menemui emas yang dipercayai milik General Yamashita. Ini membuktikan yang legenda harta karun Yamashita itu adalah benar dan lokasi persembunyian harta itu sememangnya berada di beberapa tempat di seluruh Filipina. Okey guys, apa pendapat korang semua mengenai kisah harta karun Yamashita ini? Kalau dapat satu jongkong emas sekalipun, Mr. AA dah rasa sangat-sangat bersyukur kan. Kita boleh gunakan duit tersebut ataupun harta tersebut untuk kebaikan diri sendiri.
sendiri. Tak tahulah, manusia ni kan mudah lupa. Apabila dah dapat sesuatu, macam-macam lah dipikir, nak beli inilah, beli itulah, sampai kan lupa angan-angan yang sebelum itu. Terpulanglah pada kita semua. Yang penting ini ialah cerita antara kisah harta karun yang boleh kita jadikan tauladan lah, di mana setiap manusia ni apabila terlalu dikaburi oleh inginkan kemewahan, menyebabkan setiap manusia sanggup membunuh, sanggup menidakkan hak seseorang demi merebut sesuatu kemewahan. Itulah, semoga ia menjadi pengajaran untuk kita. Okey, itu sahaja penceritaan ataupun perkongsian untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Dadah.